Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah, takdir Allah yang sejak azali Allah taala zahirkan, Allah taala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar atau ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Setelah lebih kurang 3 bulan kita bercuti. Seperti biasa, kita mulakan dengan wirdul Imam Ali ibn Abi Bakr As-Sakran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtadtu bidarbillah, tuluhu ma sya'allah, kufluhu la ilaha illallah, babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim, ahata bina min bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور، من كل قدر مقدور وحذر محذور، ومن جميع الشرور تترسنا بالله من عدونا وعدو الله، من ساك عرش الله إلى قاع أرض الله، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش، من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فاردد نظرهم في انتكاس، وقلوبهم في وسواس، وأيديهم في إفلاس،
wa awbiqhum minar rijli ila ar-ra's la fi sahli yajda' wa la fi jabali yatla' bimi'ati alfi alfi alf la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita sambung kitab Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid bagi Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Saya bacakan yang Rumi ya. Yang lepas 3 bulan lepas kita dah membaca tentang sifat wahdaniyah, esanya Allah Ta'ala. Cara mengesakan Allah Ta'ala iaitu pada 3 perkara. Kalau tidak mengesakan Allah Ta'ala pada 3 perkara, nescaya kata ulama tauhid tak sah kita mengesakan Allah Ta'ala. Yang pertama, esa Allah Ta'ala Maha Tunggal Maha Satu Allah pada zatnya. Yang kedua, esa Allah Ta'ala Maha Tunggal Maha Satunya Allah Ta'ala pada sifatnya. Dan yang ketiga, esa Allah Ta'ala Maha Satu Maha Tunggal Allah Ta'ala pada perbuatannya, ataupun bahasa Arab af'alnya. Baik, saya tak hurai lanjut. Kita masuk pada bab seterusnya, iaitu sifat kudrat. Kudratun artinya berkuasa. Ia adalah sifat yang wujud. Sifat kudrat ini sifat yang wujud, sifat yang ada. Bila kata ada, maksudnya boleh dilihat. Macam mana nak melihat sifat kudrat? Iaitu melihat Allah Ta'ala yang bersifat kudrat. Dekat mana? Di akhirat. Kita ahlu sunnah wal jamaah berfahaman bahawasanya manusia, hamba Allah boleh melihat Allah Ta'ala di akhirat, yang Allah Ta'ala yang bersifat kudrat. Lalu kata sebahagian orang yang bukan ahlu sunnah wal jamaah, bagaimana melihat Allah Ta'ala di akhirat? Kalau maknanya boleh melihat Allah Ta'ala di akhirat, maknanya Allah ada tempat kat depan. Kita ahlu sunnah jawab, melihat Allah Ta'ala bukan dengan mata. Habis tu lihat dengan apa? Dengan telinga, dengan hidung, dengan rambut. Sabar, sabar. Jangan marah-marah. Sabar. Ya tak? Kita melihat Allah Ta'ala, kata ulama tauhid, dengan tiada cara, bila kaifiyatin, dengan tiada cara. Ataupun setengah ulama kata dengan seluruh tubuh, hatta dengan bulu-bulu roma melihat Allah Ta'ala. Macam mana melihat Allah Ta'ala dengan seluruh tubuh? Mana saya tahu, saya belum melihat Allah Ta'ala lagi. Belum mati lagi, belum masuk alam akhirat. Yang kita wajib percaya, boleh melihat Allah Ta'ala, kata ulama. Jadi sifat kudrat ini wujud, maknanya ada. Bila kata ada, boleh dilihat. Macam mana cara lihatnya? Kita akan melihat Allah yang bersifat kudrat. Bukan maknanya sifat kudrat tu ada, boleh dilihat. Allah lain, sifat kudrat lain. Tidak. Banyak kali diperingatkan oleh para ulama, Allah itu zat, maknanya diri Tuhan. Kudrat itu sifat. Berlainan. Walaupun berlainan, tidak bercerai tanggal. Tidak bercerai tanggal, tidak terpisah. Baik. Ia adalah sifat yang wujud sejak sedia lagi. Sedia tu maknanya tiada permulaan. Sedia dekat sini maksudnya tiada permulaan. Sifat kudrat Allah Ta'ala tiada permulaan. Contoh senang kita bandingkan dengan kita sendiri, kuasa kita lah. Pada zahir lah, hakikat pun tak ada kuasa kita ni.
satu orang makhluk lah, manusia lah, senang cerita salah satu contoh makhluk manusia. Makhluk ada banyak, ma siwallah, selain Allah itu semua makhluk. Salah satu contoh makhluk manusia. Baik, manusia, bila manusia tu boleh bergerak sendiri, sejak dari benih lagi lah, senang cerita, ya tak? Sejak dari benih lagi, sperma tu kan, tu dah boleh bergerak. Ataupun lahirlah, manusia lahir tu bergerak, tapi dalam perut bergerak juga. Contoh lain lah, contoh lain, kuasa yang ada permulaan. Maknanya bila dalam perut tu, yang sperma tu kita tepikan dulu, masuk pada peringkat embrio tu kan. Embrio tu bila dah sempurna kejadian, dah ada kepala, tangan, kaki, masa tu belum ada nyawa lagi, lalu Allah Ta'ala masukkannya nyawa. Maknanya daripada tak ada nyawa kepada adanya nyawa, daripada tak boleh bergerak kepada boleh bergerak. Ada permulaan. Kuasa Allah Ta'ala tak ada permulaan. Macam mana tu Ustaz? Jangan difikirkan. Ulama tak suruh fikir pun macam mana Allah Ta'ala ada kuasa tak ada permulaan. Tak sampai tahap manusia untuk fikir. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Sejak sedia lagi tak ada permulaan. Yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Sifat kudrat ini, dia tu sifat, dia perlukan zat, perlukan diri. Diri siapa? Allah Ta'ala, yang dengannya dapat mengadakan tiap-tiap benda yang mungkin. Sifat kudrat ini ada tugas. Tugasnya apa? Mengadakan benda-benda yang mungkin. Apa dia benda-benda yang mungkin? Perkataan Arab, mim mati di depan mum, kaf nun mati di bawah kin, mungkin, mungkinun. Makna mungkinun itu perkara-perkara yang boleh ada dan boleh tiada. Datang orang Melayu, mungkin. Kenapa? Susah nak sebut mungkin. Jadi mungkin, M-U-N-G, asalnya M-U-M-K-I-N, mungkin. Baik, jadi mungkin itu juga diistilahkan sebagai makhluk, dimaknakan sebagai makhluk, dan meniadakan makhluk atas muafakat iradah, bersamaan dengan sifat iradat Allah Ta'ala. Baik, kalau tuan-tuan ada kitab ni, dia ada nota kaki, nota kaki dia tulis itu, katanya, kata pengarang kitab, atas muafakat iradat. Ertinya, apa maknanya? Bahawa Allah Ta'ala tiada mengadakan dan tiada meniadakan dengan kudratnya, melainkan apa yang telah ditentukannya dengan iradatnya. Allah Ta'ala jadikan segala perkara, sama ada baik atau buruk. Apa yang Allah Ta'ala jadikan itu berdasarkan apa yang telah ditakdirkan olehnya. Bukan takdirkan lain, buatnya lain. Tidak. Itu kita. Itu kita. Kita ya macam tu. Contoh masa saya belajar kemarin, hati nak isap rokok dan hil. Contoh ni contoh. Contoh lain tak ada Ustaz. Nanti saya bagi contoh lain. Ini contoh yang saya belajar kemarin. Ustaz ni contoh isap rokok, lain lah. Ini saya beritahu yang saya belajar dulu. Hati nak isap rokok dan hil. Sekotak berapa tak tahulah sekarang. 17, 20 tak tahulah. Tapi pergi kedai, dah habis, stok habis. Terpaksalah beli rokok. Rokok apa? Rokok murah RM2 sekotak, ataupun rokok daun lagi murah. Tak. Yang isap rokok tahulah. Saya isap rokok? Tidak. Ini contoh. Bukan mentang kata saya buat contoh rokok, saya isap rokok. Tidak. Habis apa rokok isap rokok Ustaz? Itu nantilah lain kali. Panjang cerita ni, setengah jam ni tak boleh lebih. Ustaz ni sebut contoh rokok, beritahulah hukum nanti. Dia panjang ceritanya, tak boleh pendek. Setengah jam dah cukup.
Baik. Jadi makhluk, contoh nak kahwin dengan yang lelaki, nak kahwin dengan perempuan yang dahinya luas, cantiklah ceritanya. Dapat dahinya tak luas. Contohlah kan, dah jodoh. Biasalah kan, nak yang macam ni, dapat yang macam ni, terima aja. Kehendaknya lain. Contoh lain, cita-cita masa darjah 1 kan, cikgu dah sekolah dah tanya, ni cita-cita apa? Mesti ada 3 Satu, guru. Wah, dia popular betul jadi guru. Yang kedua, askar. Wah, tu memang cita-cita popular tu, guru, askar. Masa zaman saya lah, tuan-tuan tak tahulah Yang ketiga, doktor. Tu biasalah, memang kebanyakan orang budak darjah 1 itulah cita-citanya lah. Yang tercapai jadi cikgu berapa orang? Yang tercapai jadi askar berapa orang? Masa kecil, wah, minat askar, dah besar oi. Dengar kena tembak lah, kena bom lah, tak jadi tukar. Jadi doktor. Berapa orang yang jadi doktor? Jadi niat tu ada, kehendak tu ada, tapi perbuatannya tak sama dengan apa yang dia nak. Itu kita makhluk. Allah Ta'ala, apa yang dibuat, apa yang dijadikan atau apa yang ditiadakan, itu sama persis, saling tak tumpah dengan apa yang ditakdirkan. Segala yang Allah Ta'ala jadikan, sama ada baik atau buruk, itu berdasarkan apa yang telah ditakdirkan. Bukanlah maknanya Allah Ta'ala takdirkan si A ni kaya, tiba-tiba dia tak bersyukur, lalu Allah Ta'ala kata, tak boleh lah dia tak bersyukur ni, tukarlah, tersalah pula takdir ni, tukarlah takdir, biar dia miskin. Ataupun tak berlaku, Allah Ta'ala takdirkan si B ni miskin, tiba-tiba si B ni rajin berdoa, berusaha, tak? Macam-macam usaha, pagi, petang, siang, malam usaha cari rezeki. Rajin pula hamba aku ni yang seorang ni, tukarlah takdir, kayakanlah. Allah Ta'ala tak macam tu. Kalau macam tu lah kita faham, maknanya dah sama dengan makhluk. Nak lain, buat lain. Cakap tak suruh bikin lah, senang cerita. Baik. Kadang-kadang perkara ni tak perasan tuan-tuan, tapi contoh satu perkara, iaitu bab doa. Ada hadis Rasulullah SAW dalam kitab Bahrul Madhi, ada dekat masjid Bandar Sri Alam, Masjid Nurul Hidayah Bandar Sri Alam. Dia beli satu set kitab syarah hadis Bahrul Madhi bagi hadis-hadis Imam Tirmizi. Ada 22 juzuk. Jadi salah satu hadis dalam kitab tersebut, doa boleh menolak qada. Doa boleh mengubah takdir. Ni kelebihan doa. Pada bab kelebihan doa. Jadi ada hadis Rasulullah kata, ni sabdaan Rasulullah ni, doa tu boleh mengubah takdir, boleh mengubah qada, takdir. Jadi macam mana ni ustaz? Dalam kitab tauhid kata kalau Allah Ta'ala dah tetapkan A lah jadinya, kalau B lah jadinya. Macam mana pula ada hadis Rasulullah? Ni tak pegang kitab ke nak pegang hadis Rasulullah ni ustaz? Soalan tu memang akan timbul. Baik. Jadi jawapannya ada dalam kitab tu juga. Itu sebab dipanggil kitab syarah hadis. Hadis kemudian disyarahkan. Siapa pengarangnya? Pengarangnya sama dengan pengarang Qamus Al-Marbawi. Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Orang Merbau, Perak. Ada orang Perak sini. Ulama Perak. Orang pertama dekat Malaysia dapat anugerah Ma'al Hijrah. Tun Mahathir masa tu. Baik. Jadi apa syarah hadis tersebut?
pada zahir pandangan mata kasar, seolah-olah bila kita berdoa, seolah-olah takbir berubah. Kita doa, ya Allah, hilangkanlah, hapuskanlah COVID-19. Kita doa siang malam, pagi petang, ya tak? Sembahyang fardu, baca doa kunut nazilah. Sunat diterbalikkan beginilah, sunat. Nak gini boleh juga. Saya tak biasa lah ustaz macam ni, saya macam ni. Tak apalah, sunat saja macam ni. Tanda menolak balak. Tak nak buat tak apa, benda tak wajib. Doa. Lalu takdir Allah Ta'ala hilang COVID-19. Habis, musnah, hancur ataupun lenyap. Maka adakah sebab doa itu Allah Ta'ala matikan, hapuskan COVID-19? Tidak. Dah memang masuk dalam takdir. Bukanlah maknanya bila kita doa Allah ubah takdir. Tidak. Itu contoh. Contoh lain, satu orang miskin doa, usaha doa, Allah Ta'ala tak mula-mula takdirkan dia miskin, dia usaha doa, maka dia jadi kaya. Adakah maknanya Allah Ta'ala ubah takdirnya daripada miskin kepada kaya? Tidak. Dia berusaha, dia berdoa, itu pun dah masuk dalam takdir. Doa tu pun salah satu usaha. Satu orang susah doa, dimudahkan urusannya. Adakah maknanya Allah Ta'ala ubah takdirnya? Tidak. Dah masuk dalam takdir. Ini kelebihan doa, supaya kita semangat nak baca doa. Hal keadaannya doa kita itu pun dah masuk dalam takdir. Itu syarah hadis tersebut. Baik. Bersalahan tak sama, kita sambung kitab. Bersalahan tak sama bagi Mu'tazilah. Ini Mu'tazilah fahaman yang sesat, bukan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang mana mereka berkata bahawa Allah Ta'ala menjadikan segala kejahatan dan yang keji, padahal ia tiada menghendakinya. Kata fahaman Mu'tazilah yang bukan Ahlu Sunnah ni, Allah Ta'ala memang buat yang baik dan yang buruk, tapi yang baik tu Allah nak, yang buruk Allah tak nak. Allah buat saja, tapi Allah Ta'ala tak nak. Macam mana Allah Ta'ala buat tapi Allah Ta'ala tak nak? Ada perkara yang Allah Ta'ala tak nak, tapi Allah Ta'ala buat juga, terpaksa. Macam kahwin paksa pula, tak? Anak dara, biasalah kan cerita Melayu anak dara. Masyhur cerita apa? Cerita Kasim kan? Kasim Selamat kena paksa kahwin. Itu bukan, itu kena paksa tapi kahwin yang lain kan. Cerita Melayu, drama. Anak dara kena paksa kahwin dengan pilihan keluarga. Itu pun ada hukum lain juga tu. Apa hukum ustaz? Seorang bapa memaksa anaknya, anak perempuannya berkahwin dengan pilihannya, sedangkan anak perempuannya tak setuju. Itu pun ada cerita lain lagi tu. Kita boleh nanti masa lain. Itu pun panjang juga tu. Kalau fikir secara logik, fikir secara akal, ini tak adil, ini hak, seseorang telah dihalang, contoh kan. Cerita pasal hak pula ya. Tengok kitab, apa hukum dalam kitab. Seorang bapa, seorang datuk itu ada pangkat apa? Wali mujbir. Wali mujbir. Dalam kitab Matla'ul Badrain, siapa seragama kemarin belajar kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Seorang bapa, seorang datuk, dia tu wali mujbir. Wali ni wali nikah lah. Mujbir apa makna mujbir? Yang boleh memaksa. Namanya aja dah boleh memaksa. Wali mujbir. Tapi kerana drama banyak sangat, ini bukan pilihan saya, ni pilihan keluarga lah, contohlah kan. Kena kahwin paksa, terpaksa, terima juga.
Baik. Jadi kalau Allah Ta'ala buat yang buruk tapi Allah Ta'ala tak nak, seolah-olah Allah Ta'ala terpaksa. Ini bukan Tuhan kalau macam ni. Itu bukan sifat Tuhan terpaksa. Sebab tu fahaman Mu'tazilah terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Benda yang buruk juga Allah Ta'ala yang jadikan. Contoh buruk yang sekarang ni lah COVID-19, kita nampak buruk. Benda buruk juga Allah Ta'ala yang jadikan. Contoh. Baik, kita sambung. Sifat kudrat ada 7 ta'alluq. Ta'alluq tu apa? Tuntut kerja tambahan. Ta'alluq tu kerja lah sekiranya. Bagi sifat kudrat ada 7 ta'alluq. Ta'alluq ni bukan ta'alluq jajahan. Kita biasa ta'alluq jajahan. Ta'alluq ni maknanya kerja. Dan ta'alluq itu bererti sesuatu sifat itu menuntut kerja tambahan selain dari berdiri pada zat. Contoh yang saya belajar kemarin, seolah-olah seperti gigi. Sifat kudrat ni seperti gigi. Gigi ni dia bukan saja duduk pada mulut kita, tetapi dia ada kerja. Kerjanya apa? Mengunyah makanan. Ada gigi mengoyakkan makanan. Ada gigi mengunyah, menghancurkan makanan. Jadi gigi itu ada tugas dia. Sifat kudrat ada pada zat Allah. Bukan sahaja ada pada zat Allah, malah ada kerja. Kerjanya ada 7 peringkat. 7 ta'alluq tu maknanya 7 peringkat kerjanya. Dan tiada ta'alluq melainkan pada sifat ma'ani jua. Sifat ma'ani, sifat yang 7. Kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Baik. 13 nota kaki situ katanya tiada ta'alluq melainkan pada sifat ma'ani jua. Inilah yang dipegangi oleh para penyelidik, yakni muhakkikun, ulama tauhid. Sesetengah ahli kalam, mutakallimin berkata, mutakallimin pun ulama tauhid, bahawa beberapa ta'alluq itu bagi sifat-sifat maknawiyah. Dan tiada seorang pun yang berkata bahawa ta'alluq itu bagi sifat-sifat ma'ani dan maknawiyah. Jika tidak, nescaya berhimpun dua yang memberi bekas atas bekas yang sama, atau pasti menghasilkan yang sudah terhasil. Ulzima tahsilul hasil. Jadi setengah ulama kata sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam ada ta'alluq, ada kerja. Setiap sifat tu ada kerja. Ada ulama kata sifat maknawiyah, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman, kaunuhu sami'an. Ini yang ada kerja. Tapi tak ada ulama kata dua-dua ma'ani dan maknawiyah dua-dua ada kerja, tak. Kenapa? Sebab kalau dua-dua ada kerja, maknanya tahsilul hasil, menghasilkan benda yang sudah ada. Sifat kudrat ada kerja, kerjanya mengadakan, mentiadakan. Habis kaunuhu qadiran, keadaannya berkuasa, mengadakan, mentiadakan. Dah 2 kali bertimpa-timpa. Orang Jawa kata redundant. Itu orang putih, Ustaz. Orang putih yang pandai cakap, orang Jawa yang pandai cakap orang putih. Redundant, bertempik-tempik. Double. Baik. Kita sambung. Dan setiap orang yang mukallaf wajib menanggung dosa pahala, tiada diwajibkan mengetahui ta'alluq ini. Kata nota kakinya situ, katanya setiap orang yang mukallaf tidak wajib mengetahui ta'alluq ini. Demikianlah yang diumumkan oleh mereka. Itulah yang zahir jika dinisbahkan kepada orang awam. Tak semua orang wajib belajar sampai tahap ta'alluq. Adapun jika dinisbahkan kepada yang lain daripada mereka, orang awam, maka tiada zahir yang demikian itu, kerana terkadang oleh kerana jahil terhadap beberapa ta'alluq ini membawa kepada iktikad bahawa Allah Ta'ala itu berkuasa mengadakan anaknya atau meniadakan dirinya,
atau yang lain daripada itu, daripada perkara-perkara yang membinasakan, yang tiada terhingga. Allah juga terlebih mengetahui. Asal hukum belajar bab ta'alluq ini tak wajib semua orang. Tapi kalau sampai satu tahap boleh timbul fahaman Allah Ta'ala berkuasa. Ya, Allah Ta'ala berkuasa. Kalau Allah Ta'ala berkuasa, boleh tak Allah Ta'ala jadikan dirinya ada anak? Kalau soalan macam tu boleh timbul, maka jadi wajiblah kita belajar ta'alluq. Ya tak? Habis apa jawapannya Ustaz? Kalau dah 30 minit saya ringkaskan. Kalau kita jawab Allah Ta'ala berkuasa, lalu Allah boleh jadikan anak, nescaya sudah tidak mengesakan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita kata Allah berkuasa tapi Allah Ta'ala tak boleh jadikan anak, maknanya Allah Ta'ala tak berkuasa lah. Macam mana tak boleh nak jawab. Maka kalau macam tu wajiblah belajar ta'alluq. Ya tak? Habis jawapan yang betul macam mana Ustaz? Jawapan yang betul dah 30 minit macam mana? Saya bagi ringkaslah. Jawapan yang paling ringkas untuk soalan boleh tak Allah berkuasa? Betul tak? Betul. Boleh tak Allah Ta'ala menjadikan dirinya ada anak? Jawapannya tak boleh. Kenapa tak boleh? Kalau tak boleh maknanya tak berkuasa? Tidak. Sebab kuasa Allah jatuh pada makhluk, bukan jatuh pada diri sendiri. Kalau Allah Ta'ala berkuasa dan kuasanya jatuh pada diri sendiri, itu bukan berkuasa, itu lemah. Contoh, saya ringkaskan dah 30 minit tuan. Seorang raja, ni raja antah berantah, tak ada kena-mengena mana-mana raja. Raja antah berantah, dia kata dia berkuasa. Satu orang rakyat bangun, jumpa, menyembah tuanku ni berkuasa. Ya, betul berkuasa. Kalau betul tuanku berkuasa, tunjukkan kuasa tuanku, potong telinga tuanku. Contoh, raja ni kata, mai sini dekat sikit biar nampak aku potong telinga. Mai sini dekat sikit. Ngawal, pegang tangan kaki. Tuanku kenapa pegang tangan kaki? Tak, supaya jangan tak tengok saya potong telinga ni. Lain macam ni. Dah pegang tak? Potong telinga dia. Snap. Tuanku, kenapa telinga saya ini potong? Beta ni bukan saja berkuasa, pandai belajar tauhid. Beta berkuasa. Kuasa beta tu tunjuk kepada rakyat, bukan tunjuk berbeta sendiri. Beta berkuasa, potong telinga sendiri. Tak belajar tauhid punya rakyat. Contoh. Jadi dah pergi hospital, baiki pasang balik telinga tu, cabut tu, belajar tauhid. Apa ni? Beta memang berkuasa, tapi kuasa beta nak tunjukkan kuasa beta tunjukkan kepada rakyat, bukan tunjuk pada diri sendiri. Jadi Allah Ta'ala berkuasa. Itu contoh tuan. Allah Ta'ala taklah serupa dengan makhluk. Allah berkuasa, tapi Allah Ta'ala tak boleh jadikan anak untuk diri sendiri. Kenapa? Bukan sebab Allah tak berkuasa. Kuasa Allah itu jatuh atau berlaku kepada makhluk, bukan pada dirinya sendiri. Kalau pada dirinya sendiri, itu lemah. InsyaAllah tuan-tuan dah 33 minit. Cukuplah kadar ni. Nanti kita akan sambung lagi. Ya. Semua ini tak apa, yang datang agama tu tak. Baik. Ada kebenaran kita sambung sikit. Jadi maknanya kuasa Allah Ta'ala berlaku pada makhluknya. Kalau tak dapat jawab soalan macam ni, wajiblah kita belajar ta'alluq. Kerana ia adalah perbicaraan di peringkat yang mendalam dalam ilmu ini. Ia memang mendalam. Memang ada orang kata belajar tauhid ni beratlah, dalam sangatlah. Ya, tapi masalahnya persoalan-persoalan tauhid tu dah melacak, dah banyak tersebar. Terutama fahaman-fahaman yang bukan ahlu sunnah wal jamaah. Kalau tak belajar bab ta'alluq mendalam, nescaya tak dapat jawab. Tak dapat nak membidas fahaman yang salah itu. Tak? Kalau kita ada kuasa sekalipun, kalau kita tak dapat nak berhujah, tak, lama-lama kita akan kalah juga.
Sebab tu ilmu penting. Kuasa pun penting juga. Dua-dua penting. Tapi yang paling utama ilmu. Tak? Saya belajar kemarin, kalau kita bertegas mengatakan sesuatu tempat tu adalah kebun sawit, tapi satu batang pokok kelapa sawit pun kita tak tanam, pacak lah ini kebun sawit, satu biji satu batang pokok sawit pun tak ditanam, tak guna. Tak guna. Tapi kalau tanah tu kita tanam dengan pokok sawit, penuh dengan pokok sawit, tak payah tulis dekat situ ini kebun sawit, tak payah tulis pun orang tahu ini kebun sawit. Begitu juga dengan amalan Islam ataupun syariat Islam. Kalau kita mengatakan sesuatu tempat itu tempat orang Islam, tetapi pengamalannya, akidahnya bukan akidah Islam, bukan amalan Islam, tak ada gunanya di sisi Allah Ta'ala. Tapi kalau penuh tempat itu dengan amalan Islam, akidah Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tak perlu kita cakap pun, memang Allah Ta'ala tahu di sisinya bahawasanya tempat ini atau masyarakat di sini berfahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi maknanya yang penting kat sini ilmu disebarkan, disampaikan. Tu yang antara sebab AJK kita ni rakam ni kan, masuk YouTube audio kuliah, tapi view-nya kosong. Dia yang view banyak tu parodi. Kalau parodi, ratus ribu sebulan, 200,000, tak? Barulah banyak view. Kitab mana orang nak dengar? Saya tengok juga, ada kan kat YouTube muka aku ni. Tengok view, aku seorang tengok. Ada satu view, siapa? Aku seorang ni. Pergi sendiri tengok. Baik. Sambung Itulah tuan-tuan, biasa akhir zaman ni tugas pendakwah ni agak mencabar. Dalam kitab pendakwah ni makruh buat lawak. Hukumnya makruh. Memang ada setengah ulama kata haram buat orang ketawa dalam masjid pula tu. Tapi akhir zaman ni, saya sendiri dah melalui fasa, cerita pengalaman saya. Satu orang, dia ni tak dapat nak bawa isteri dia pergi masjid. Dia nak ngajar sendiri, tak pandai. Dia nak bawa isterinya pergi masjid kuliah, isterinya tak nak, macam-macam alasan. Anak lah nanti, anak kecil lagi apa. Jadi dia panggil saya pergi rumah. Ustaz, datang rumah Ustaz ngajar isteri saya. Baiklah. Dia pun ada sekali lah. Minggu pertama datanglah. Saya kata jangan lama-lama lah, 1 jam. Tak apa Ustaz, 1 jam setengah. Yang lama sikit. Tak apalah, pasal dia yang minta kan, 1 jam setengah. Minggu depan Ustaz, telefon. Minta maaf Ustaz, bini saya kata tak datang lagi tu. Kenapa? Saya ada salah cakap. Dia kata Ustaz tak kelakor lah. Tak kelakor, sabar je lah. Kau nak aku buat kelakor, baik kau panggil Maharaja Lawai Mega tu datang rumah. Akhir zaman tuan-tuan. Kita nak menarik orang pada baca kitab tu, kena selit. Tak selit, apa nak dengar? Ya tak? Jauh dah kata datang masjid, view tu tinggal tekan type kuliah tauhid ke apa kan. Baik, sambung Pertama, ni peringkat ta'aluk. Pertama, ta'aluk patut, dalam kitab ni sebut patut, yang lebih sesuai boleh. Ta'aluk boleh ketika sedia kala. Bahasa Arabnya ta'alukun suluhiyun qadimun, iaitu kudrat itu patut ataupun boleh pada azali, lagi bagi mengadakan dan meniadakannya pada waktu imkan, memungkinkan. Biasa kalau masjid-masjid yang ada papan putih saya tuliskan. Kalau sini ada skrin tu kan, kalau saya tak bawa laptop, tak apalah. Jadi tuan-tuan bayangkan ajalah ya. Kalau dalam saya punya channel saya tuliskan
Ustaz ada channel, ada baru buat. PKP, tak ada kerja, tak ada kuliah, buat kuliah sendiri kat rumah. Apa Ustaz nak? Cincin perak. Tapi cincin perak ada dua. Satu cincin perak ada penuh, cincin perak huruf besar semua. Saya punya cincin C dengan P huruf besar. Apa Ustaz apa nama ni promote niat saya ya? Tak sambung, jarak cincin perak. Niat saya yang pertama sebarkan ilmu lah, kongsi ilmu. Yang kedua pasal YouTube ni satu dunia. YouTube tu Amerika Ustaz. Dah dia yang pandai. Malaysia punya ada tube. Belum ada. Dia cuma alat. Sekarang ni dekat YouTube ceramah sesat dengan ceramah yang betul mana lagi banyak? Saya tak buatlah kira-kira, tapi yang saya tengok banyak yang sesat. Banyak bukan semua, minta maaf ni. Saya pun punya masuk ni. Banyak, bukan semua, banyak. Jadi saya nak menambahkan yang kitab punya lah, ilmu kitab. Itu satu. Yang kedua, kalau saya meninggal dunia jadi amal jariah lah mudah-mudahan. Yang ketiga, kalau ada rezeki, ada orang subscribe, ada orang view, adalah rezeki. Halal ke Ustaz? Cara dia tu orang masukkan iklan. Daripada iklan tu yang dia bagi duit tu. Bukan YouTube tu sendiri bagi, tak. Syarikat-syarikat yang mengiklankan. Tapi sesuai lah dengan videonya. Kalau video kuliah takkan iklannya video ubat kuat. Apa lain lah. Video yang pakaian sunnah, makanan sunnah, iklannya lah kan. Iklan yang sesuai. Jadi itu dapat rezeki daripada situlah. Baik. Jadi ta'aluk yang pertama, Allah Ta'ala berkuasa ni, sifat ta'aluknya boleh Allah Ta'ala jadikan atau tiadakan sesuatu sejak tiada mula. Bila Allah Ta'ala tu boleh berkuasa? Sejak tiada mula. Sejak tiada mula, tak ada permulaan. Yang kedua, ketiga dan keempat, beberapa ta'aluk meluluskan ketika baharu. Bahasa Arabnya ta'alukun tanjiziyun hadithun. Makna tanjizi itu ialah meluluskan. Meluluskan ni merealisasikan, menjadikan benar, mewujudkanlah. Kerana apa yang ditentukan dengan iradat pada azali itu diluluskan dengan kudrat. Ta'aluk ini ada tiga. Baik, yang kedua, ketiga dengan keempat ni dia gabungkan kat sini. Satu, ta'aluk meluluskan ketika baharu dengan mengadakan perkara mungkin selepas didahului oleh tiada. Mula-mula makhluk belum ada, kemudian Allah Ta'ala jadikan makhluk. Yang kedua, ta'aluk meluluskan ketika baharu dengan meniadakannya selepas ada. Makhluk dah ada, lalu Allah Ta'ala tiadakan, matikan. Matikan setiap orang, dan akhir sekali kiamat musnahkan segala makhluk. Yang ketiga, ta'aluk meluluskan ketika baharu dengan mengadakannya kembali kerana membangkitkannya dari kubur. Makhluk dah tak ada dah ni. Malaikat maut tu pun cabut nyawanya sendiri. Hakikat Allah Ta'ala lah yang cabut, zahir. Tugas malaikat Israel tu kan cabut nyawa. Nyawa dia sendiri pun dicabut, zahir. Hakikatnya Allah Ta'ala yang cabut. Makhluk dah tak ada. Isminit. Jadi Allah Ta'ala wujudkan balik, adakan lagi, iaitu hari kiamat, untuk dibangkitkan dari kubur. Baik, itu ta'aluk pertama, kedua, ketiga dan keempat. Yang kelima, keenam dan ketujuh, beberapa ta'aluk genggaman atau ta'aluk qabdah dalam genggaman. Secara ringkas, dalam masuk isyak ni, setiap yang Allah Ta'ala jadikan atau tiadakan itu dalam genggaman Allah. Maknanya Allah Ta'ala boleh nak terus tak adakan makhluk. Mula-mula makhluk belum ada, Allah Ta'ala tak nak jadikan makhluk. Boleh, dari segi boleh. Kemudian Allah Ta'ala jadikan, akhirnya Allah Ta'ala jadikan makhluk. Dari segi boleh tak Allah nak kekalkan, tak nak jadikan makhluk langsung. Boleh. Dari segi tauhid boleh. Kemudian
dah Allah Ta'ala jadikan, boleh Allah Ta'ala nak kekalkan, tidak mati pun boleh. Dan kemudian setelah dimatikan, dihidupkan semula, boleh Allah nak kekalkan ataupun tidak, dalam genggaman. Jadi insya-Allah tuan-tuan dah masuk isyak. Mudah-mudahan apa yang kita baca ni ini manfaat untuk diri saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.